Relax bro. Okey, kembali kita kepada podcast Relax Bro. Seperti biasa, jangan lupa follow kita di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Sila like, share dan juga follow kami di semua platform media sosial yang saya nyatakan tadi, kerana kita masih lagi memerlukan sokongan semua penonton-penonton yang sedia ada dan juga share pada penonton-penonton yang akan menonton episod-episod kami yang mendatang. Topik yang boleh tahan juga interesting, ni berkenaan dengan serbuan orang parti, orang pendatang tanpa izin di Mini Dakar. Ini kalau kita di Kuala Lumpur, untuk pengetahuan penonton dan pendengar, di Kuala Lumpur ada satu jalan ni. Kalau you pergi jalan ni, you toleh kiri, you toleh kanan, you toleh depan, you pandang belakang, you pandang atas, dia tak ada, kecuali terjun lah. Dan dia pandang bawah kalau dia tak baring. Memang Bangladesh. Kan siapa pernah pergi Dakar, macam itulah lebih kurang keadaan dia. Punyalah ramai orang Bangladesh ni, warga Bangladesh ni, di Jalan Silang di KL. Kalau di Selayang, kalau pasar burung Selayang, Myanmar, Rohingya. Kan? Kontrol dia ada dia punya ketua kampung dia. Itu memang penempatan UNHCR. Tok Neban Ketului Tapi kalau di Jalan Silang, kita ada orang Bangladesh, warga Bangladesh. Dan mereka diserbu dalam satu operasi khas oleh polis yang mengesahkan seramai 1,101 pendatang tanpa izin yang ditahan dalam operasi bersepadu ni pada 21 Disember 2023. Dan saya rasa isu dia bukan isu, kita tak naklah cerita pasal operasi ni, operasi khas. Memang nak kena tangkap orang tanpa izin, which is against the law. Yang kita nak ceritanya, kebanjiran pendatang tanpa izin. Yang bagi kesan kepada salah satunya berkenaan dengan peluang pekerjaan kepada orang kita sendiri. Itu, okey, walaupun kita akan respon, saya ada pendapat yang berbeza. Kita akan respon. Bukan saya kata tu. Maksudnya, antara perkara yang dikatakan dan dibincangkan adalah menjadikan orang kita tu tak ada peluang pekerjaan. Itu satulah. Walhal mereka ni kerja 3D ya. 3D kerja dirty, dangerous and difficult. Kerja kotor, kerja susah dan berbahaya. Kebanyakan kerja-kerja ni orang kita tak buat. Kebanyakannya. Bukan kata tak ada orang buat, ada. Okay? Tapi kebanyakannya dilakukan dan dilaksanakan oleh pekerja-pekerja asing, pekerja-pekerja pendatang ini. Cumanya yang menjadi isu besarnya apabila bila serbuan ini dibuat setelah, saya rasa kalau tengok dalam social media, cerita pasal pendatang asing ni dah terlalu lama dah. Cakap bukan zaman sekarang. It's not new lah. Bukan new. Bukan kerana ada seorang ustaz daripada Pulau Pinang yang pergi serbu sana sini, kedai-kedai yang dimiliki oleh warga asing. Itu pun satu. Saya nak tu sikit ya. Saya tak setuju sikap macam tu. Sikap macam tu sebab apa? Sebab kadang-kadang ada kerana orang kita juga. Orang kita yang mana ambil langkah mudah, dapat sewaan daripada majlis dengan harga yang murah, lalu dia sewakan kepada pendatang asing untuk melakukan perniagaan. Ini rent seeking. Rent seeking. So benda-benda macam ni, benda ambil jalan mudah. So, jadi itu pun ada. Jadi kita nak pay attack macam tu. Dari satu sudut mungkin ustaz ni kata berpendapat bahawasanya apa yang dia buat ni, dia nak bagi tahu kepada orang, kepada majlis, benda ni kena ambil tindakan. Betul lah. Tapi tindakan tu saya setuju, bukan diambil pada pendatang tu saja. Diambil kepada orang kita yang menyewakan. Kerana dia pun tahu kata benda tu tak betul. Patutnya dia kena buat lah. Dan kerajaan pun kena ambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk memperketatkan syarat-syarat dan sebagainya lah. So itulah yang saya mungkin nak tambah sikit dok, yang berkenaan dengan dia macam ni lah. Bila kita cerita tentang warga asing ni ada dua. Satu, warga asing yang datang memang ikut polisi dan prosedur dan ada permit dan sebagainya. Satu lagi warga tanpa izin. Warga asing yang tanpa izin. Warga asing ni, yang pertama, kumpulan pertama ni, bagi mereka datang sini adalah untuk menjalankan kerja-kerja 3D tadilah, yang mana kebanyakan orang kita tak buat. Kerja-kerja yang susah, berbahaya dan kotor. Dan memang kebiasaannya menggajikan mereka ni lebih murah
And PKS suka pakai dia orang ni. Kan? Apa nama, kilang-kilang yang membuat peralatan construction suka pakai mereka ni sebab kosnya lebih murah. Dan keduanya ialah sebab mereka akan datang kerana di sana memang tak ada peluang pekerjaan, dan kita yang memerlukan mereka ni, dia ada orang kata demand dan supply lah. Bila ada demand, dia datang supply. Okay. Yang keduanya, untuk golongan pertama ni, mereka juga ada hak untuk menjalankan perniagaan di negara kita. Kalau kita pergi ke negara-negara lain lah, Dok, saya ada orang kata dia beri peluang oleh kerajaan belajar di luar negara. Kita tengok di London lah contohnya. Kebanyakan kedai-kedai di London ni bukan dimiliki oleh warga Britain. Ya, luar. India, Pakistan, Arab, Bangladesh pun ada. Ya. Malaysian pun ada. Malaysian pun ada. Jadi itu bukan satu benda yang di luar norma, orang kata ekosistem perniagaan. Ya. Saya masih ingat masa saya kecil, saya membesar di Desa Jaya Kepung. Rumah saya tu depan tu Bangladesh, nama dia Sadiq. Bukan Syed Sadiq, nama dia memang Sadiq. Nama dia memang Sadiq. Dan dia memiliki kedai kain di Masjid India. And dia ada permit. Dan dia ada SSM, dia semua ada. Cukup. Lengkap. And dia menjalankan perniagaan kain. Sebab di Bangladesh, dia meniaga kain. Dia datang Malaysia, dia pun meniaga kain. Buat suit lah, buat apa. Apa yang dia buat di Dhaka. Pandai lah. Maksudnya boleh meniaga. Untuk kumpulan kedua ni, Dok, dia tanpa izin sebab ada juga kesalahan kita. Di mana ejen-ejen kita di Malaysia ni yang ambil pekerja-pekerja warga asing di Bangladesh, kadang-kadang ambil tak ikut proses satu, tak ikut jumlah yang dibenarkan. Contoh saya bagi contoh. Ini ada kadang-kadang borak dengan kawan-kawan yang buat bisnes dalam bidang ni. Dia pergi Bangladesh, dia ambil kata nak 1,000. Tapi dia ambil 1,500. Dia bawa masuk Malaysia. 1,000 ni confirm dapat kerja. Sebab 1,000 yang diminta. 500 ni menggagau. Tak ada kerja. Tapi duit dia dah ambil. Duit dah ambil. Dan akhirnya mereka ni terpaksa duduk survive lah. Ini adalah perkara-perkara yang saya rasa kerajaan kena ambil lah. Selain daripada macam Dok cakap tadi, jangan membenarkan orang kita sendiri mewujudkan ekosistem rent seeking. Rent seeking ni, untuk pengetahuan penonton, you dapat sesuatu daripada kerajaan, you tak buat. You dapat kedai. Katalah macam Dok cakap tadi, dapat kedai daripada satu majlis. Majlis kata, okey ni, aku bagi kau sewa kedai ni murah pasal ni kedai majlis. Katalah sewa patut 700, dia bagi 500. Dia ambil kedai tadi tu, patutnya dia berniaga. Dia tak berniaga. Dia bagi kat orang Bangladesh untuk berniaga. Dia sewakan RM1,000. Dia untung RM500. Sebab apa? RM500 dia bayar apa? Majlis. RM500 dia ambil untung daripada Bangladesh dia berniaga. Akhirnya, matlamat majlis dan dia nak bantu orang kita berniaga ni tak capai lah. Sebab dia sendiri buat perangai, dia tak nak berniaga, dia bagi ke orang lain untuk berniaga. Dia ingat benda tu perniagaan. Yang ini, majlis kena sentiasa pantau. Kerajaan pun kena sentiasa pantau supaya keadaan sini tak berlaku lah. Yang ini yang saya rasa perlu dibuat oleh kerajaan lah, Dok. Satu lagi yang saya rasa tak selesa sikit lah. Ini etik agama. Yeah. Janganlah kerana orang tu Bangladesh, kita ada hak untuk menghina dia. Itu satulah. Janganlah. Lepas tu, dan jangan pula orang luar macam Bangladesh ke Rohingya akan datang ke sini menghina hak-hak dan keistimewaan orang tempatan. Jangan macam tu. So bila you all create isu yang macam ni, akan ada orang Melayu ataupun Bumi Putra yang respon secara kasar. Betul. Okay? Islam tak ajar kita menghina-hina macam tu. Sepatutnya dia orang datang ke negara kita, kita layan dengan cara yang baik. Betul. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Betul. Dan korang pun datang ke negara kita pun, buatlah dengan cara yang baik. Supaya orang kita pun tak respon dengan cara yang tidak baik. Ya. Kita ni negara yang biasanya negara kita ni, Malaysia ni, orang kata baik contoh, betul lah ni. Dulu Bosnia kita terima masuk negara kita dengan baik. Bagi bantuan, pelajaran, beasiswa dan sebagainya. Kemudian isu Rohingya, Palestin pun kita terima negara kita. Yang terbaru pun bila berlaku kes di Palestin yang tak habis di Gaza sampai sekarang ni pun, kerajaan dah wavekan dia orang punya yuran pengajian. So itu satu perkara yang kita baik, kita buat kat orang baik. Jadi kita mengharapkan warga Rohingya pun kita terima. Warga Rohingya saya tengok sampai baru-baru ni pun masih lagi orang duk up video TPM. Datuk Seri Zahid. Video tu dah lama. Video yang dia kata kita akan bagi peluang pekerjaan kepada mereka, bagi peluang. Ketika itu semua orang bercakap pasal Rohingya. Kan?
kita mengajukan program nak support Rohingya dan sebagainya ketika mana genocide seperti mana yang kita tahu berlaku di sana. Jadi kita nak support. Jadi kita pun mengharapkan kita nak bantu orang Rohingya pun buatlah cara yang baik dengan kita. Jangan berlebihan. Betul. Okay. So saya rasa sebab tu lah kot. Yalah. Kita mengharapkan usaha-usaha ni terus dilakukan oleh pihak berkuasa. Untuk mana pendatang tanpa izin ni pada saya hantar balik lah. Saya tak nak di kebanjiran ini menyusahkan kita. Biar kita kontrol yang sedia ada yang masuk dengan peraturan dan polisi. Okay. Tak menyalahi undang-undang. Kekalkan yang tu. Selagi mana tak menyalahi undang-undang, kekal lah, tak apalah. No problem. Tapi yang menyalahi undang-undang ni hantar balik lah. Menyusahkan kita. Itu satu. Ini juga satu lagi yang menarik. Tadi cakap mini Dhaka. Ni TRX. The Exchange. Topik Pergi dah. TRX ni. Saya tak saya pernah pergilah melawat kawan ada office kat situ. Adalah kawan saya kat belakang. Ada kawan saya kat belakang tu pun. Dia tak pernah ajak kita ke office dia pun. Dia pernah ajak saya tapi tak naik office lah, jemput makan kat bawah. Okay. Tapi saya dah pergi dah 2 minggu lepas. Di shopping mall baru tu Shopping mall baru. Shopping mall baru. Wow, Masya Allah. Cantik. Tersergap indah. Tu teringat Datuk Najib. Oh, TRX ni kalau kita tengok TRX ni kita tak boleh lupa lah. Datuk Najib. Ingat Datuk Najib. Memang teringat kat dia. Ini lah. antara dia brainchild dia lah. Ya. Bukan kata macam mana, sumbangan dia punya idea dia untuk orang kata, walaupun isu pembelian tanah tu ada kaitan dengan tabung haji dulu dimainkan isu banyak isu, tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan idea dan keikhlasan beliau tu nampaklah tersergap indah. Betul. Dan mudah-mudahan walaupun 2 minggu ni saya rasa macam masa saya pergi tu agak kalut sikit, tempat tu baru banyak dia kedai yang tak buka. So saya tengok maintenance pun apa ni macam saya dengar kotor, tandas kotor, berserabut. Walaupun surau cantik tapi tandas kotor, mungkin tak sempat kot pasal baru lagi. Tengah nak buka, orang tiba-tiba ramai ya. Saya pun terkejut. Saya ingat ke mari kita pergi saja nak try nak tengok kan. Kata dekat family, kat wife kata jom kita pergi try pergi tengok. Tengok. Allah, terlalu ramai sangat orang. Masih Mengejutkan. Ingat ke ni saya pergi bukan hari cuti tau. Hari biasa. Saya ingat lagi masa dia buka tu, kawan saya kata nak pergi baik naik MRT, jangan naik kereta. Punyalah ramai orang dia kata. Sampai kan kata dia almost tinggal kereta dia pasal dia kerja di TRX. Dia almost tinggal kereta dia untuk naik MRT balik. Tapi kereta macam mana? Tinggallah besok komit dia kata. Tapi itulah bila tersebut pasal TRX ni, saya macam tadi Dok kata lah, kita teringat pada Datuk Seri Najib. Terima kasih tak terhinggalah pada dia. Tapi cuma saya ralat sikit, ia patut disokong oleh HSR. Kalau ada HSR tu, lebih bermakna lah TRX tu. Cuma kita mungkin lambat. Kita tengoklah apa kerajaan punya keputusan berkenaan dengan HSR ni. Cuma nak divert sikit lah Dok, pasal TRX ni, kita ni banyak betul shopping mall lah. Itulah. Kalau tak silap maknanya kemampuan orang kita berbelanja. Kalau tak silap saya, kita ada Pavilion Damansara Heights yang baru. Okay. Tak lama lagi saya dengar yang nak Pavilion buka Bukit Jalil dah ada. Nah ni yang baru nak buka ni. Mana? Di 118. Menara 118 Merdeka Tower tu. Nak buka satu di shopping mall. Kata hebat tu Malaysia. Hebat tu Kuala Lumpur ni, banyak shopping mall. Dahsyat. Tapi itulah sebab tu saya rasa keberanian syarikat-syarikat besar ni untuk masuk duduk berada dalam mall-mall kita ni menunjukkan keyakinan kepada kemampuan membeli rakyat Malaysia. Tanya saya tak mampu beli lah. Orang lain, rakyat Malaysia yang lain lah. Tak apa. TRX pun dia ada banyak tingkat. Tingkat pergi beli atas takat beli kasut Adidas. Okey lah. Yang bawah tu tak boleh pergi lah. Mampu tengok. Cumanya pada pendengar dan penonton, jangan lupa pada siapa yang tak pergi, termasuklah saya, kita singgahlah tengok TRX tu. Dan cadangan saya, jangan drive, naik MRT, lebih mudah, tak payah nak cek parking, dan jaga kebersihan. Sebab kita ni, kata rakyat kita ni seharusnya punya orang kata adab yang baik untuk menjaga kebersihan. Sebab yang akan datang ke TRX ni bukan saja kita, orang luar pun akan datang melihat TRX. Malulah. Dan ini adalah satu benda yang perlu kita jaga, sama-sama kita jagalah. Ya? Jadi itu je topik-topik kita untuk podcast kali ni. InsyaAllah jangan lupa jemput datang ke semua social media platform kita di YouTube, Spotify, Facebook, Instagram dan juga TikTok.
Dan insyaAllah kami akan membaca komen-komen pendengar-pendengar dan penonton-penonton semua, dan mungkin kita boleh pick up beberapa soalan jika ada. Melainkan yang kalau nak masih puji Dr. Fatul Bahari ni, boleh teruskan puji. Janganlah samakan dia macam Caprice, kesian Caprice nanti. Puji dan kritik okey dua-dua. Hari ni dia tak pakai topi, hari ni dia pakai baju batik, lawa baju batik dia. InsyaAllah kita akan kembali pada tahun 2024. Hari ni kita rekod tak selesai hari ni 28 hari bulan Disember. Episod terakhir yang insyaAllah akan keluar pada tahun baru, dan kita akan rekod semula untuk episod di tahun baru minggu depan insyaAllah. Sekali lagi terima kasih daripada kami. Selamat tinggal 2023. InsyaAllah Selamat tinggal 2023. Tahun yang lebih baik pada tahun 2024. Amin insyaAllah. Kita doakan ada perubahan yang baik insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax, bro.